soalan saya nak tanya pada Ustaz Wanji. YB Likang menyentuh bagaimana kemungkinan kita bercakap soal ramalan dan bayangan kita. Sebab saya percaya mungkin juga tak adil untuk Rafizi dia muncul dan diletakkan beban yang begitu besar. Kita cakap soal 22 bulan segala naratif yang telah dipersepsikan ke atas kita itu perlu mungkin seolah-olah perlu beliau repair. Soalnya Ustaz Wanji, apakah kemunculan Rafizi ni, kita cakap soal brand tadi, brand PH, brand keadilan. Apakah dia mampu memberi nilai tambah juga kepada brand ini dari segi persepsi publik masyarakat luar? Apakah Rafizi ni, sebab kalau kita tengok hype kat Facebook tu macam wah dahsyatnya, orang bukan parti pun seronok Rafizi comeback. Tapi kita takut kita kalah dengan politik pop ini, politik populis. Ustaz Wanji secara general ni melihat apakah dia memberi nilai tambah pada brand PH khususnya keadilan tu? Ya. Sebenarnya Rafizi masa dia umum nak tanding tu dah jadi brand dah. Orang dah bercakap dah. Itu pun dah brand dah. Kalau orang tanya saya kalau Datuk Saifuddin Nasution dia nak bertanding, saya ni hati lebih cenderung pada Datuk Saif. Hati kecil lah. Sebab saya ada hubungan baik banyak dengan Datuk Saif. Sebelum ni masa di Pulau Pinang saya kerja dengan dia tak umum lagi ni Ustaz Wanji. Ustaz Wanji dah umum kan. Jangan mendahului dia lah. Saya cakap ni andai. Andai kalau istilah dia kalau ataupun andai. Kalau contohlah dia andaikan Datuk Saif tu dia nak lawan timbalan presiden. Hati kecil saya ni segi peribadi, pengalaman, berkawan dengan dia, berbual dengan dia, bekerja bawah dia, saya lebih cenderung pada dia. Tapi kalau tajuk perang, saya rasa saya terpaksa minta maaf dengan Datuk Saif. Saya lebih setuju dengan Rafizi Ramli lah. Benda tu bila macam yang dibangkitkan oleh Syuk tadi tentang brand sebenarnya dia umum tu dah satu brand. Kalau orang tanya kenapa dia nak umum sekarang kenapa dia tak umum sebelum ni? Kalau dia umum sebelum ni tak jadi brand lah. Baik dia umum sekarang. Masa orang duk sibuk selepas daripada kekalahan Pakatan Harapan dalam beberapa PRN, tiba-tiba dia kata okey kali ni aku nak bertanding. Tanding pula jawatan timbalan presiden. Itu brand. Itu brand sebenarnya Jadi kalau orang kata Rafizi dia telah capture kita punya imajinasi dalam politik secara tak langsung. Buktinya kita tengoklah komen-komen orang dalam Facebook. Kita tengok macam mana forum dia dengan YB Nurul Izzah pada malam itu. Yang orang boleh tengok masa tu berapa belah ribu online masa tu. Yang bukan tengok lepas benda tu lagi ramai kan. Jadi saya rasa kalau orang kata Rafizi nak comeback memang kita tafaddal. Dia tak guna istilah Arab kan. Harbi. Lawak internal bawa ke sini. Okey, jadi tak baik betul jadi. Kan, jadi saya rasa dia dah bawa. Secara tak langsung tu sebenarnya dia dah bawa. Apatah lagi ini adalah isu PRU sebenarnya kan. PRU dah dekat. Jadi kita kena fikir bagaimana kita nak bagi Anwar Ibrahim itu sentiasa relevan. Baik. Sebab kita kena terima satu hakikat. Sebenarnya orang dah main propaganda untuk menjadikan Anwar tidak relevan. Benda ni bukan semata-mata berlaku daripada tuduhan musuh terhadap kita. Bahkan dalaman Pakatan Harapan tu berlaku. Antara sebilangan pimpinan amanah terhadap Anwar Ibrahim, dalam DAP sendiri terhadap Anwar Ibrahim. Bahkan ada di kalangan parti kita sendiri yang dah cakap Anwar Ibrahim tak relevan, Anwar Ibrahim dah tak relevan. Sebab apa? Sebab dia yang kata we have numbers tu tak dapat kan. Jadi kenapa itu isu dia? Kenapa Jadi image dia makin tak baik, sudut pandang orang terhadap dia makin tak baik. Kita nak bagi gemilangnya Anwar Ibrahim tu perlu. Kegemilangan Anwar Ibrahim tu perlu dikembalikan balik. Sebab tu saya ada tulis 2-3 hari sebelum ni tentang konsep cahaya. Itu memang naratif agama. Cuma kenapa namanya Anwar? Anwar itu daripada nur. Sedangkan dalam Quran ada kalimah daw, dia. Itu pun makna cahaya. Bezanya cahaya yang memancarkan cahaya, yang memberikan cahaya. Satu lagi dia terang kerana dipancar oleh cahaya. Jadi saya kata Anwar itu cahaya je, bukan satu tapi banyak. Kata jamak, kata plural kan. Jadi maksudnya Anwar Ibrahim itu diterangi kerana dipancari oleh kawan-kawan dia. Sekarang ni kawan-kawan dia makin tinggalkan dia ni. Sebab tu saya cakap, macam saya tulis petang tadi, masa Rafizi sebelum yang dikatakan dia nak bercuti hari tu, antara benda yang dia cakap kat saya ni yang saya tak percaya pada masa tu, tapi last sekali saya terpaksa percaya. Dia kata kau percayalah Ustaz, antara yang bakal khianat Anwar Ibrahim ni Datuk Komedi Jaafar, Rashid Asnon, Saifuddin Abdullah. Tak percaya. Kalau dia kata Azmin, tak payah dia cakap apa aku nak cakap. Kan? Zuraida dia tak cakap apa aku nak cakap. Itu memang tak guna punya orang kan. Tu orang jahat. Tapi kalau orang macam
Datuk KJ, kau gila apa? Datuk ni apa ni? Siapa dia? Dengan Ibrahim. Rafizi cakap, kau percaya lah Ustaz? Rupanya betul. Rupanya betul. Kata, bila langkah syaratan tu, tengok dengaran, kenapa KJ di sini? Kan? Maksudnya, inilah kawan-kawan dia yang telah memberi cahaya pada dia, geng ni pernah lari. Sebab apa? Kalau orang tanya saya, sebab mereka ni percaya Anwar Ibrahim tak akan menang. Jadi buat apa aku nak duduk dengan orang tak menang, biar aku pergi dengan orang menang. Cara fikir. Dan diorang nampak yang boleh menang itu adalah Azmin, bukan Anwar Ibrahim. Jadi, tiba-tiba kalau itu situasi yang berlaku terhadap Anwar Ibrahim, maka perlu orang macam Rafizi ni. Dia datang, bagi cahaya, bagi cahaya. Okey, apakah orang sebelum ni tidak mempunyai cahaya? Ada. Saya tak kata tak ada. Tapi dia tak apa, dia politik ni kena gila. Point dia. Rafizi ni ada gila tu. Dia bukan gila hilang akal tu tak. Kegilaan dia tu kan. Yalah, gila ni ada positif. Kan? Apa gila bercinta pun gila juga kan. Ada dalam Majnun tu pun gila juga. Orang pun panggil Majnun. Tapi gila yang sihat, tu faham tak? Gila yang dia boleh menggegarkan politik Malaysia. Kalau kita pergi dari sudut sejarah, Rafizi memang pernah membuat kegilaan dalam politik Malaysia, bergegar Malaysia ni atas nama Invok dia. Kan dia buat Invok, lepas tu syok antara terlibat, kita buat usrah syok masa tu. Kan? Jadi maksudnya kegilaan Rafizi itu perlu. Kan? Tambahan pula kebijaksanaan dia tu yang kita kena manfaatkan. Lepas tu saya rasa antara benda yang penting dalam parti keadilan ni adalah mengimbang keputusan. Dan orang tu ada pada Rafizi. Kan? Dia ni ada idea dia yang dia nak berbeza sikit. Rupa-rupa idea tu kadang-kadang betul. Sebab dia, pada saya, Rafizi ni dia takkan cakap kecuali dia ada dapatan. Dia ada analisa. Sebab itu bila dia kata Datuk Kamaldin Jaafar ni antara yang akan khianat Anwar Ibrahim, Saifuddin Abdullah akan cakap akan khianat Anwar Ibrahim, Rashid Asnad akan khianat Anwar Ibrahim, saya tak percaya. Tiba-tiba betul. Saya menilai ini dapatan, ini bukan hipotesis, ini tesis. Kan? So yang saya punya pandangan lah berkenaan dengan Rafizi Ramli comeback ke Pakatan. Lagi masih berkait lagi. Ustaz Wan Ji menulis dalam Facebook Ustaz Wan Ji tentang mulut longkang. Rafizi ni mulut longkang Ustaz Wan Ji kata kan. Saya rasa bukan Ustaz Wan Ji kata macam tu, ramai yang pernah berdamping dengan saudara Rafizi semua tahu. Pengalaman pekerja beliau cukup tahu kan, kalau bermesyuarat dengan beliau cukup tahu perangai beliau. Terutama Syuk lah. Soalnya Ustaz Wan Ji, tak semua anggota parti boleh terima istilah mulut longkang ni. Pemimpin mulut longkang ni. Kita menjiwai juga anggota kat bawah ni. Sebab anggota ni dia manusia, dia menilai. Bagaimana Ustaz Wan Ji nak memandu anggota, memandu saya nak memilih antara pemimpin yang baik, yang sopan santun. Dan dia setia, atau bukan setia lah, semua orang setia dalam parti ni. Dia sopan santun. Tapi nak kata kekurangan tu tak pastilah. Tapi macam Rafizi ni, dia mulut longkang, kasar kan, dia sound direct, tak ada tapis-tapis. Kalau dia tak suka kan, dia tak layan kan. Tapi dia ada kelebihan apa yang dikatakan tadi. Macam mana sebagai anggota nak buat keputusan dalam situasi macam ni? Taklah, saya kadang terfikir tau, perempuan yang cantik itu bukan kerana semua sudut badan dia cantik. Tu dia mendalam. Rambut dia ikal mayang, dia punya leher dia jinjang. Kata dia gabung rambut cantik, mata cantik, mulut cantik, tak cantik sebenarnya. Dia cantik ni apabila gabungan antara cantik dan tak cantik. Ada part cantik rambut mungkin cantik, tapi kalau dia punya leher jinjang, dia tak cantik dengan rambut panjang. Jadi dia kena gabungan antara cantik dan tak cantik. Sebab itu kalau orang belajar falsafah pun, dia ada satu teori, dia panggil berfikir secara komposisi. Jadi kena gabung tau. Dia tak boleh semua selaris macam YB Lekan cakap tadi kan. Satu je bila nak maju kan, dia mesti ada yang lain sikit. Cumanya bila ada watak yang pendamai itu adalah presiden, itu bagus. Kan? Yang gila tu timbalan. Itu tak apa. Yang tak bolehnya yang gila tu atas. Kan? Kan? Dia yang sebab tu saya contoh, kita dalam PAS dulu. Saya dulu orang PAS Saya guna kita. Yang guna kita Okey. Cadang nak guna muda. Okey. Jadi saya lah dulu dalam PAS. Saya sampai sekarang ni kalau orang tanya saya siapa tokoh politik yang saya kagumi, saya akan jawab Tunku Nik Aziz. Sampai sekarang kalau orang buka saya punya WhatsApp pun gambar Nik Aziz juga, gua bubuh. Padahal aku dah masuk parti keadilan dah. Kenapa tak bubuh gambar Anwar Ibrahim kan? Jawapan saya mengkagumi individu ini daripada kecil. Jadi bila kita tengok sebenarnya macam mana dia address kepelbagaian, itu antara kelebihan daripada Nik Aziz. Kalau kita tengok dalam politik Kelantan masa dia jadi MB, yang gila-gila tu berlambak kat bawah tu. Pergi esko tu. Ada orang nama ni Ammar, mulut longkang macam Rafizi kan. Kok dah nak bercakap tapi lagi teruk lah dia. Ini tak ada disiplin dia tu. Kan Rafizi tinggi ada tak disiplin kan. Nak bercakap
Ada orang yang jenis strategis, namanya Ustaz Musa. Dalam Kerajaan Negeri Kelantan. Dia ada orang ni mudah mengalah. Dia mengalah, tak apalah. Namanya Ustaz Mat Yaakob, Tim Besar Kelantan sekarang lah. Jadi macam mana Tun Guni Aziz ni, dia tengok dengan kepelbagaian yang kadang-kadang berlaku serangan di antara Nik Amar terhadap Usam terhadap Nik Amar, tapi benda tu berjaya diredakan oleh Nik Aziz. Sebab dia pendamai, ketua ni kena pendamai. Dia melihat orang bawah ni macam dia tengok anak dia. Macam ni kita nak address anak-anak aku yang bergaduh. Kan? Jadi saya rasa kalau Rafizi yang kata mulut longkang, duduk kat mana timbalan? Alah okey je. Tak ada masalah pun. Kau tak payah bimbang sebenarnya. Sebab timbalan. Timbalan. Kalau lebut presiden mungkin kau kena bincang. Lebut presiden ni. Aku rasa tu kena bincang lain. Tapi kalau segala timbalan saya tak payah bincang. Okey, itu smart sebenarnya. Dia adalah satu kesempurnaan bagi Anwar Ibrahim tu sendiri. Okey. Itu saya punya pandangan. Jadi saya rasa kedatangan Rafizi dengan mulut longkangnya akan melahirkan perpecahan. Saya rasa itu hipotesis yang tak tepat. Dia kena ada satu pembuktian-pembuktian yang mengatakan begitu. Itu saya punya pandangan lah. Allah Allah.